Ada 4 daerah yang paling besar yang menjadi pusat pemerintahan dan wilayah Namrus pada masa itu. Dia sebut dalam pasal ke-10 ayat 10 The Book of Genesis Injil, antaranya ialah kerajaan Babylon. Yang kedua kerajaan Erech. Yang tiga kerajaan Akadia. Yang keempat kerajaan Kaldea. Kerajaan Kaldea ni ialah negeri Kaldan dah. Siapa yang keluar dari Kaldan? Nabi Ibrahim lah asal daripada negeri Kaldan yang masa tu masih dalam jajahan, masih dalam wilayah dan takluk Namrus. Jadi Allah utus seorang Nabi keluar daripada wilayah yang nombor 4 tu. Baik, faham tak setakat ni? Tak ada yang keliru? Baik, okey, selesai. Yang bergerak kita kata bawah, geng-geng yang bergerak bawah tanah yang berselindung di sebalik kumpulan-kumpulan kebajikan, kumpulan-kumpulan yang tolong orang. Antara hak besarnya Freemason. Antara hak besarnya lagi kita kata Skull and Bone. Antara hak besar lagi ialah Skill 321. Itu nama-nama yang terkenal. Banyak lagi kumpulan-kumpulan dia. Trilateral and Commission, macam-macam nama lah kumpulan ni. Tapi hak besar cuma ada 2. Satu kita panggil Freemason, satu lagi kita panggil Illuminati. Baik. Sekarang bila mereka ambil takrif ni sebenar untuk apa? Untuk pergi kepada menganggap pengasas dan ketua asal kumpulan Freemason ialah manusia yang paling pakar. Allah bagi daya intelek pada dia dengan 3 ilmu asas: ilmu seni reka dan seni bina, ilmu matematik dan ilmu falak. Tak ada orang lain yang Allah rakam dalam Quran, itulah dia Namrus sendiri. Jadi dia ambil pendapat yang kedua, bab nak kait dengan pembinaan Menara Babel tu, nak menganggap yang jadi pengasas, yang jadi ketua utama, yang jadi ketua asal bagi kumpulan Freemason ialah Namrus. Dan taklah pelik ataupun taklah asing kalau kebanyakan gerak kerja Illuminati, gerak kerja Freemason hari ini lebih banyak merujuk kepada siapa? Merujuk kepada sistem Dajjal. Faham ke tak ni? Ni saya nak kait dengan sejarah ni. Baik, bila kita faham itulah Freemason, dalam masa yang sama bila ada Menara Babel, bila ada kuil Marduk, mereka nak mewujudkan satu kebudayaan, mereka nak mewujudkan satu ketamadunan, mereka nak mewujudkan satu kefahaman yang sama, iaitu dalam bahasa yang mudah, Tuhan jangan sesekali, Allah jangan sesekali, pencipta jangan sesekali mencampuri urusan manusia di bumi. Maksudnya urusan agama lain, urusan kemanusiaan lain. Hang Tuhan duduk diam-diam, hang Allah duduk diam-diam, hang pencipta duduk diam-diam. Jangan campuri urusan manusia di bumi, biar manusia di bumi urus sendiri hal ehwal kehidupan dia. Ini yang dia nak wujudkan dalam satu kefahaman, satu tamadun dan satu budaya. Dan ni dah diterapkan oleh Namrus sepanjang pemerintahan dia di bumi Babylon pada suatu ketika dulu. Satu pemerintahan berpusat di satu kawasan. Kalau kita tengok sejarah Mesopotamia, sebenarnya ada 4 kerajaan besar. Ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Babylon, ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Parsi kuno. Semua tu Namrus buat satu kawasan di Babylon tu sebagai nak cipta satu pusat pemerintahan yang mana semua manusia kena tunduk kepada pusat pemerintahan ni. Semua manusia kena tundukkan kepala, kena taat segala perintah-perintah yang terkandung di dalam kanun yang disediakan oleh beliau di Babylon. Dan elemen-elemen tersebut hari ini nak diterapkan balik. Semua negara berkumpul, semua rakyat berkumpul di bawah satu pusat pemerintahan yang akhirnya mereka laksanakan sebagai NWO, New World Order. Kalau dulu dia sebut OWG, One World Government. Hari ini dengan bahasa yang mudah, PBB. Semua disatukan dalam satu kesatuan, semua disatukan dalam satu pakatan, tapi hak jadi bos kita ke dia? Hak jadi bos kita ke dia? Dialah jadi bos.
hak ada kuasa veto tu, hak kebal segala undang-undang, kebal segala tu, kebal segala ni. Kalau orang lain buat salah sikit, tampak. Orang lain buat salah sikit, tembak. Orang lain buat salah sikit, bom. Orang lain buat salah sikit, serang. Dia buatlah salah apa-apa pun, tak kena apa-apa. Yang akhirnya gagasan ini diterima dan diperjuangkan oleh George Jacob Holyoake. Nah, dengar nama ni. George Jacob Holyoake pada tahun 1846 yang mengutarakan gagasan ism sekularisme. Sekularisme lah yang pernah dijalankan, mungkin bukan nama ni lagi pada zaman Namrus. Hak ni lah elemen-elemen yang ada pada kerajaan Babylon pada waktu tu, yang memisahkan terus hubungan antara pencipta dengan manusia. Dengan bahasa yang mudah, sekularisme hari ini tentang urusan-urusan agama jangan sesekali dicampuri dengan orang-orang dan masyarakat awam. Urusan agama jangan sesekali dicampur dengan urusan politik. Urusan agama jangan sesekali dicampurkan dengan urusan kerajaan. Urusan agama jangan sesekali dicampurkan dengan urusan pemerintahan. Dengan bahasa yang mudah dan bahasa kasar, Allah Tuhan pencipta jangan sesekali mengacau urusan manusia di bumi. Itulah sekularisme. Dan pada hari ini, negara mana yang hampir tidak terlibat dengan sekularisme? Cuba sebut. Sistem sekularisme cukup mudah. Antara yang paling dominan ialah sistem pilihan raya lah. Tetapi sebenarnya sistem ni memusnahkan terus apa yang dikatakan sebagai istilah agama divine of sovereignty. Tahu tak divine of sovereignty? Kedaulatan ilahi. Daulat ilahi akan hilang bila kita mengangkat dan menaikkan ism sekularisme. Maka yang akan diangkat ialah satu undang-undang yang diluluskan berteraskan kepada wahyu dan kitab atau berteraskan pemikiran manusia. Hak kita duk amal lah ni, hak kita duk ikut lah ni sistem yang berteraskan pemikiran manusia. Jadi lagu ni hukum ini, jadi lagu ni hukum gini. Jadi yang kita duk belajar tauhid di pondok, yang kita duk belajar tauhid dengan ulama, yang kita duk belajar tauhid dengan ni, Allah adalah punca dan sumber segala hukum, hilang terus. Kita buang hak tu, kita ambil sumber hukum kita sekarang, manusia sesama manusia. Sama ada anda nak terima atau tidak, tapi itulah peratusan yang besar yang berlaku di seluruh dunia. Kedaulatan ilahi sudah tak ada. Akibat sistem ini, bila kita dah pisah Allah dengan manusia, pisahkan agama dengan urusan manusia, memang itulah jadi dia. Tapi siapa yang boleh mengembalikan semula bentuk lama, sistem lama? Tak dapat tidak, kita akan terpaksa menunggu wira-wira dan pejuang akhir zaman. Hak kita duk baca banyak hadis, Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan muncul dan keluar. Tak akan ada dah khalifah baru, sistem pemerintahan baru yang berteraskan keislaman dan keadilan kecuali yang dibawa oleh pejuang-pejuang tadi. Tapi baki lagi bila tahu demikian, adakah kita nak duduk lagu ni? Usaha kena usaha, perjuangkan kena perjuangkan. Allah tak mau tengok, walaupun kita dah tahu Allah, kalau kita berjuang pun, kalau kita bersungguh pun kalah juga. Kalau kita perjuang pun duk lagu ni juga, geng-geng tu juga akan angkat, geng-geng tu juga akan penaik. Allah bukan nak tengok menang atau kalah. Allah nak tengok kudrat 4 kerak tulang ini digerakkan.